Persoalan untuk ranking universiti dalam negara maupun luar negara dilihat semakin menjadi perbualan kini, yang mana persoalan masih relevankah ranking universiti. Hari ini kita bawakan persoalan itu, kita berikan kepada anda dan kita juga bawakan kepada anda antara panel-panel yang akan mengulas berkenaan dengan topik itu. Sebelum itu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini Lensa IPT akan bersiaran tepat jam 9 malam. Pastinya kami akan bersiaran di TV1 di saluran berita RTM. Nak senang nak mudah tonton kami di platform media sosial Facebook, boleh tonton kami di TikTok dan juga Instagram untuk tahu perkembangan-perkembangan kami. Nak senang nak mudah lagi, muat turun saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda supaya kita boleh terus berinteraksi, terus mengikuti perkembangan stesen radio televisyen Malaysia RTM, dan pastinya pelbagai siaran, pelbagai program-program RTM akan disiarkan di RTM Klik. Dan pastinya hari ini kita akan bawakan kepada anda satu topik berkenaan dengan ranking universiti, dan saya ingin juga tekankan berkenaan dengan bencana banjir di beberapa negeri yang mencatatkan sedikit angka peningkatan di Terengganu, juga di Pahang, tapi sedikit penurunan di Kelantan. Dan pastinya hari ini kita masih lagi mengharapkan banjir itu terus surut, terus mencatatkan penurunan di Dewan Pusat Pemindahan Sementara di beberapa tempat yang telah disediakan. Dan insya-Allah kepada anda, terus jaga kesihatan, terus jaga diri untuk kita sama-sama hindar daripada penyakit yang tidak diingini. Kita akan bersama dengan panel-panel kita sebentar saja nanti dalam Lensa IPT, tapi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Saksikan secara langsung Grandstand khas Hari Mengundi BRK P040 Kemaman bermula 8 pagi hingga 11 pagi. Dan Grandstand khas analisis keputusan PRK P040 Kemaman Sabtu 2 Disember 2023 8.30 malam di TV1 dan 9 malam di saluran berita RTM. Kembali dalam Lensa IPT, pastinya persoalan masih relevankah ranking universiti. Kalau kita nak ikutkan kalau kita main bola ada ranking. Kalau kita masuk pertandingan menyanyi ada ranking. Tapi universiti punya ranking ni dia agak menjadi perbualan yang mana perbualan ini yang kita perlu perhalusi dan kita berikan sama-sama pendapat untuk kita faham apakah makna, apakah kepentingan ranking universiti. Kita bawakan kepada anda 3 panel hari ini. Sebelah kanan saya Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahtar Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Di sebelah sana kita bersama dengan Profesor Dr. Zamri Sukawi, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Putra Malaysia UPM. Baru saja dilantik Prof. Tanya. Baru sebulan. Terima kasih. Di hujung sana kita bersama dengan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Aldrin Abdullah, Ahli Lembaga Governor Universiti Sains Malaysia USM. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Datuk, persoalan masih relevan ke ranking universiti ni kita akan cerahkinkan lagi, tapi kita nak faham dulu apatah antara ekosistem pendidikan dalam pendidikan tinggi dalam negara kita ni. Okey, secara umumnya kalau kita lihat ekosistem negara kita bercakap dari segi kualiti, memang tidak ada satu pertikaian sama ada di persada nasional ataupun antarabangsa, di mana sistem pendidikan tinggi negara kita merupakan di antara sistem yang terbaik di dunia. Buktinya terlalu banyak semasa kita buat lawatan-lawatan ke luar negara dan sebagainya, ramai pelajar-pelajar di luar negara memang berminat untuk melanjutkan pengajian mereka ke Malaysia kerana salah satu sebabnya adalah kualiti pendidikan tinggi kita adalah setara ataupun kadang-kadang melebihi daripada negara lain. Di samping kita punya tahap keselamatan, kemudahan yang sangat luar biasa dan ekosistem yang sedemikianlah yang menyebabkan ramai daripada kalangan-kalangan masyarakat luar negara terutamanya memilih kita sebagai destinasi mereka untuk melanjutkan pengajian. Sekitar hari ini kita memang berhasrat untuk mencapai sekitar lebih kurang 250,000 pelajar antarabangsa untuk melanjutkan pengajian tinggi mereka ke Malaysia
Malaysia, dan kita mengharapkan dengan ekosistem yang sangat kondusif pada hari ini, terutama kita berikan penekanan tanpa kompromi dari segi kualiti, kita akan mampu mencapai hasrat tersebut. Di samping kita juga mengharapkan masyarakat tempatan kita akan memilih Malaysia sebagai destinasi pengajian tinggi daripada dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu mereka lebih suka keluar untuk melanjutkan pengajian di luar negara dengan andaian kualitinya lebih baik. Tapi pada hari ini sebenarnya Malaysia sudah mampu untuk bersaing di Persadaran Nasional dan antarabangsa dalam konteks kualiti. Jadi alhamdulillah ekosistem kita berada dalam keadaan yang sangat memuaskan dan kita akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi di masa yang akan datang. Kalau kita ikutkan kata Datuk Syata tadi, Prof, local student sekarang ni dulunya dia suka keluar negara, sekarang suka belajar di Malaysia. Kalau saya ikutkan andaian saya lah, menurut saya kalau dulunya banyak beasiswa, sekarang ni beasiswa dah dikurangkan. Tapi persoalannya, peranan universiti sendiri dalam menarik minat pelajar tempatan tu untuk terus sambung di universiti tempatan. Ya, sememangnya begitulah senario sekarang, dan beasiswa juga memainkan peranan yang penting. Tapi yang paling kita tekankan bahawa kualiti di dalam negara sebenarnya adalah setanding dengan di luar negara. Dan juga dari segi macam mana apabila latihan yang diberikan oleh universiti itu adalah sangat relevan dalam konteks Malaysia. Kadang-kadang kita pergi belajar di luar negara, contohnya kalau dalam bidang perubatan, penyakit di sana itu sangat berlainan. Jadi bila mereka kembali ke Malaysia untuk kembali bertugas, mereka tidak mahir dengan situasi sebenarnya di dalam Malaysia. Jadi dari situ saya nampak dari segi kerelevanan itu adalah sangat penting juga, di mana training itu adalah sangat relevan kepada konteks Malaysia. Datuk Syata cakap soal kualiti, Prof juga cakap soal kualiti. Datuk, macam mana kalau nak dibandingkan kualiti kita dengan kualiti kita katakan negara jiran lah, Singapura, agak jauh terkebelakang sikit kita Malaysia ni. Macamnya kita, saya nak cakap syok sendiri macam keras juga, tapi kualiti pendidikan tinggi dalam negara kita tu sebenarnya macam mana? Bagi pandangan saya sebenarnya pendidikan di Malaysia secara umumnya, terutamanya di IPTA, di mana saya mewakili Universiti Sains Malaysia, keupayaan kita untuk menarik pelajar antarabangsa adalah satu indikator yang menunjukkan keupayaan kita untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Yang keduanya, bagi bidang-bidang yang mempunyai kepakaran profesional dan sebagainya, bidang-bidang ini mempunyai lembaga yang mengiktiraf dan memastikan kualiti selain daripada apa yang dibuat oleh MQA. Jadi tidak ada isu lah dalam perkara ini. Kita juga mempunyai beberapa MOA dengan universiti-universiti ternama dalam bidang-bidang tertentu di mana kerjasama akademik kita laksanakan. Ini semua merupakan indikator lah, atau proxy indikator terhadap kualiti yang dilaksanakan oleh universiti-universiti di Malaysia. Datuk Adin tadi bangga sebut USM. Sebab USM QS World Ranking nombor 2 di Malaysia. Itu kalau kita akan ranking kualiti pendidikan kita, saya kira ini cukup besar untuk kita nak letakkan ataupun nak andaikan berada di universiti yang terbaik di Malaysia akan melahirkan graduan yang terbaik dalam alam pekerjaan. Pendapat Datuk macam mana? Saya melihat memang kita tidak pernah menyatakan bahawa kita menolak ranking ataupun kaedah bagaimana untuk kita menyenaraikan universiti dalam dunia. Maksudnya Datuk terima ranking, relevan? Kita tidak kata tolak, tetapi perlu kita ingat penubuhan, asas penubuhan universiti itu apa. Jadi kita tidak boleh lari daripada birthdate ataupun surat beranak universiti tersebut. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kita cuba mengalihkan keadaan ataupun senario dengan kita meningkatkan kualiti. Apa-apa pun dalam dunia ini yang paling penting sejauh mana kualiti ataupun produk yang kita hasilkan daripada sebuah universiti itu mampu untuk mentransformasikan masyarakat atau negara tersebut. Dalam konteks universiti, perkara yang utama yang kita perlu fikirkan adalah sejauh mana kita mampu untuk menterjemahkan
memastikan graduan-graduan kita itu supaya mereka mampu menjadi aset kepada negara di masa yang akan datang. Itu adalah kualiti yang perlu kita pertahankan. Sekiranya saya memberikan andaian, Mercedes car kalau dibenarkan untuk saya sebut, kan, dia tidak sponsor kita. Dia tak sponsor kita pun. Ataupun Volvo, orang dia tidak pernah menyatakan bahawa dia itu bagus, ini bagus itu, tapi secara otomatis tidak akan mengekalkan kualitinya dan akhirnya orang akan melihatnya sebagai satu jenama yang boleh dipercayai kerana dia menjaga kualiti. Dalam konteks universiti, kalau kita boleh menjaga kualiti dalam konteks yang pertama pelajar, kita pastikan pelajar itu mempunyai kualiti yang diperlukan oleh majikan dan sebagainya. So, sebaik saja dia keluar daripada universiti, majikan akan berlumba-lumba untuk mencapai mereka. Dan untuk membolehkan kualiti itu diterjemahkan, maka ia perlu dapat sokongan padu daripada barisan pensyarah dan profesor. Dan profesor yang boleh memastikan jenama itu dikeluarkan perlu memiliki fokus. Jadi kalau ini dapat diterjemahkan di Malaysia pada satu ketika, setiap graduan yang keluar itu 100% diterima pakai pada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun, dia akan menjadi sangat popular dalam dunia, dan ketika itu seluruh dunia akan datang melihat di Malaysia bagaimanakah cara orang Malaysia, Universiti Malaysia yang boleh mengeluarkan graduan yang menjadi kegilaan majikan. Dan ketika itu secara otomatisnya, walaupun kita tidak masuk ikut pencaturan ranking yang ada pada hari ini, tapi percayalah mereka akan datang dan akan memasukkan kita sebagai salah satu universiti yang terbaik di dunia. Jadi di situlah kita perlunya menekankan kualiti kepada produk-produk kita, bukan sekadar untuk kita mengejar semata-mata untuk memastikan kita berada dalam ranking, tapi kita lupa asas penubuhan mengapa dan kenapa kita ditubuhkan. Saya nak lock jawapan Datuk. Datuk cakap relevan lagi ranking universiti ni untuk kita guna pakai. Tapi sebelum kita nak bergerak jauh, Prof, macam mana ranking ni diukur sebenarnya? Kita kena tahu bahawa ranking ni ada macam-macam jenis. Tapi yang popular adalah QS ranking dan juga Times Higher Education ranking. Yang tu yang paling popular, tapi ada banyak lagi sebenarnya. Dan cara pengukuran dia macam-macam. Dan objektif dia pun kepada yang tertentu saja. Jadi untuk macam contohnya QS ranking, dia akan mengukur reputasi majikan, reputasi akademik, dan juga dari segi impak penyelidikan dan sebagainya. Tetapi masalahnya adalah sama ada pengukuran itu tepat atau tidak. Sebagai contoh, reputasi majikan. Survey dihantar kepada majikan-majikan dan mereka akan mengatakan, majikan akan menyatakan universiti mana yang mereka akan pilih. Jadi di situ ada sedikit bias dan sebagainya. Metodologi dia mungkin kita boleh petikaikan, tapi dari segi itu bagi saya pengukuran itu mungkin ada kelemahan dia dan tidak menggambarkan keadaan sebenar sebuah universiti. Jadi persoalan relevan atau tak, tidak? Saya tak kata tak relevan, tapi adalah kerelevanan ia sebenarnya memberi indikasi kepada kita di mana universiti-universiti tempatan berada di peringkat dunia. Dan kita lihat bahawa ada yang top 100 dan ada juga yang top 200. Jadi di situ kita boleh menjadi pengukur, tapi kita tak boleh menjadikan ia sebagai kita terlalu taksub untuk meningkatkan lagi ranking sehingga mengabaikan tanggungjawab yang lain. Soal ranking ni sebenarnya, Datuk, saya lihat terkait juga dengan KPI universiti. Tak ada beban ke pegawai pensyarahnya, studentnya di universiti? Okey, sebenarnya kalau kita lihat dari segi strategic plan sebuah universiti, dia sepatutnya berasaskan kepada hala tuju, vision dan mission sesebuah penubuhan sebuah universiti. Dan setiap universiti mempunyai hala tuju yang berbeza-beza lah, bergantung sama ada research university ataupun universiti-universiti teknikal dan sebagainya. Jadi sesebuah universiti seharusnya menggunakan hala tujunya dalam merangka strategi pelaksanaan, strategic plan dan action plan. Maka KPI yang diberi kepada pensyarah juga harus menjurus kepada perkara tersebut. Bagi saya dan juga bagi USM, perkara seperti impact merupakan perkara yang jauh lebih penting. Impact penubuhan sebuah Apex University dan bagaimana kita memberi contribution kepada the academic knowledge dan juga kepada masyarakat dan industri. Baik, soal KPI di RU, Research University Comprehensive ataupun universiti
Apa satu lagi? Universiti? Berfokus. Berfokus. Tiga peringkat universiti ni sebenarnya KPI-nya berbeza, Datuk. Tapi kita nak perhalusi secara satu-satu antara KPI. Patutnya kita ajak Universiti Melaya seorang lagi baru boleh bandingkan satu dengan dua. Berapa jarak KPI dia. Betapa kerasnya dua universiti ni. Tapi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru. Buat hidupku kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku. Engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Masih lagi dalam topik masih relevankah ranking universiti? Persoalan tadi tertunggak jawapannya KPI universiti, research university, universiti komprehensif dan juga universiti berfokus. Tiga-tiga tu KPI dia berbeza, tapi ranking tu masih diletakkan dalam satu kolom yang sama. Wajar tak? Okey. Sebelum saya jawab soalan yang menarik itu, saya nak tekankan juga supaya masyarakat di luar sana faham dan jelas. Dalam konteks kita pada hari ini, ranking itu kita kata perlu, tetapi ia perlu dilihat semula supaya kita tidak tersasar daripada matlamat ataupun agenda mengapa dan kenapa universiti itu ditubuhkan. So kita sebenarnya di antara agenda utama selain daripada penyelidikan, knowledge transfer dan sebagainya, kita nak pastikan generasi yang ada sekitar hari ini lebih kurang 1.2 juta tu yang berada di universiti itu dapat kita transformkan mereka, terjemah mereka supaya mereka mampu menjadi aset kepada negara di masa yang akan datang. Di situlah kita perlu banyak contribution masa dan sebagainya. So kalau dalam kita mengejar ranking sehingga kita lupa kepada penubuhan asas mengapa dan kenapa universiti ditubuhkan, itulah kesilapan yang berlaku pada hari ini. Kita tidak mahu universiti pada hari ini mengejar ranking sehingga kita lupa kepada
agenda utama penubuhan kita itu melahirkan modal insan yang mampu untuk menjadi pelapis kepada kepimpinan negara di masa akan datang. Sama ada research university, universiti penyelidikan ataupun universiti komprehensif, universiti berfokus. Memang mereka ada KPI masing-masing. Tetapi itu bukan satu permasalahan. Saya rasa setiap universiti itu ada. Misalnya kalau universiti komprehensif, maka agendanya lebih besar dibandingkan dengan research university yang memfokuskan kepada penyelidikan dan sebagainya. Tidak ada masalah penyelidikan yang dihasilkan itu perlulah diterjemahkan memberi mandat untuk kebaikan masyarakat dan negara. Bukan tujuan dilakukan penyelidikan untuk mengejar ranking. Sama juga kita punya khidmat masyarakat yang kita buat itu untuk kebaikan masyarakat. Bukan semata-mata untuk tujuan ranking. Jadi fokus itu perlu jelas. Sekiranya kita mampu mengubah fokus kita ke arah tujuan asal, ranking akan mengejar kita dan kita bukan mengejar ranking. Jadi itu antara perkara yang kita sedang usahakan dalam negara. Mengapa kita selama ini terikat ataupun terikut dengan acuan-acuan yang diberikan oleh Barat. Kita sendiri boleh mengacuankan diri kita, tapi kualiti itu agenda utama mengapa dan kenapa kita ditubuhkan itu perlu kita mantapkan, dan situlah peranan universiti untuk melihat semula sebarang kriteria yang digunakan supaya seluruh warga universiti boleh menghalakan fokus mereka kepada matlamat utama mengapa universiti kita ditubuhkan. Kalau jawapan soalan ni dia ada ya ataupun tidak, Datuk lebih kepada tidak sebenarnya. Dia sebenarnya tapi dia tu lebih bergerak kepada tidak. Saya nak masyarakat tu faham yang tapi itu. Kita tidak menolak tetapi kita kena ingat. Jadi saya tak mahu masyarakat di luar sana disebabkan ranking kita lupa tujuan utama mengapa kita ditubuhkan. Itu satu kesilapan yang besar, dan saya yakin kalau ini diteruskan, saya khawatir generasi akan datang tidak sampai ke tahap kualiti. Apa gunanya kita berada di atas di persadaran antarabangsa dalam konteks ranking, tapi produk yang kita keluarkan itu tidak mampu untuk mentransformasikan negara kerana mereka tidak diberikan perendahan ataupun dilatih secukupnya oleh universiti yang terlibat. Ini kerisauan yang kita fikirkan. Itu sebab kita mahu mengubah supaya kaedah ranking itu dilihat semula, dan kita perlu mengacuankan ranking itu mengikut kaedah kita, dan biar Barat akan mengikuti kita sekiranya kita mampu untuk menterjemahkan produk-produk kita untuk kebaikan masyarakat dan negara. Datuk Ardin dah menjeling lah tadi. Datuk cakap tak semestinya di atas tu produk kita akan bagus. Datuk dah menjeling lah. Prof, kalau kita ikutkan ranking universiti IPTA ke IPTS dia, bila letakkan dalam satu kolom yang sama, ia ibarat seperti tak ada sebab kalau kita ikutkan universiti awam, UA ni, dia ada sumber kewangan. Tapi universiti swasta ni, IPTS ni tak ada sumber kewangan. Kena cari sendiri. Jadi cabarannya tu berbeza tapi dia letakkan dalam satu kolom yang sama. Wajar tak ranking tu digunakan? Bagi saya, kita boleh katakan tidak wajar sebab cara pengukuran itu sangat berbeza. Kalau kita tengok IPTS pun ada yang ranking dia tinggi dan melebihi universiti awam yang lain, corot di bawah. Tapi ini tidak menggambarkan bahawa IPTS ataupun UA itu lagi baik. Jadi cara pengukuran itu yang kita kena lihat. Pada masa sekarang QS World Ranking kita lihat lebih kepada sains dan teknologi. Jadi mana-mana universiti yang sains dan teknologi dia sangat hebat dan sebagainya, dan mungkin universiti itu hanya menyediakan kursus-kursus atau program-program sains dan teknologi, dan ini yang menyebabkan ranking dia naik. Dan universiti awam sebagaimana yang kita tahu, ramai atau banyak universiti awam yang ada yang berdasarkan sains sosial dan sebagainya. Yang itu dari segi ranking, dia dari segi sumbangan daripada ranking adalah kurang daripada sains dan teknologi. Jadi itu adalah satu faktor yang kita lihat bahawa ada sedikit penurunan dan sebagainya. Jadi kita boleh juga katakan IPTS dia lebih dari segi kewangan tu lebih dan sebagainya. Itu susah sikit kita nak terangkan dari segi ranking. Jadi kesimpulannya bahawa ranking ini adalah satu pengukuran yang tidak berapa tepat kalau kita nak bandingkan penubuhan universiti dan juga fokus pada universiti tersebut. Sebab tu saya macam cenderung kepada tidak relevan sebenarnya, Datuk. Tapi kalau kita ikutkan, saya nak bacakan QS World Ranking University 2024. 5 di atas RU seperti biasa, tak ada perubahan banyak. Tempat ke-6 Talis University, UCSI University, UTP, UUM berada di bawah UTP.
dan UiTM. Saya kira ini satu pencapaian yang cukup hebat juga bagi mereka. Mungkin mereka lepas ni menandingi USM. Jadi perkara-perkara yang macam ni kita nak lihat semula kepada kualiti yang dilahirkan satu. Yang keduanya, apa antara KPI tadi pun kita sudah sentuh berkenaan dengan KPI, tapi bila disebut UUM, di antara UUM dan juga UTM nombor 5 ada UCSI, TELUS dan juga UTP. Kenapa perkara itu boleh berlaku, Datuk? Mungkin nak jawab soalan ni sebenarnya lebih relevan ditanya kepada UUM in terms of apakah strategi mereka dan sebagainya, sama ada mereka melihat ranking dan bagaimana ranking itu mempengaruhi mereka, ya. Bagi saya, sesebuah universiti itu because dia berbeza-beza, as long as hala tuju yang dituju itu memenuhi apa yang tujuan penubuhan, maka itu adalah baik. Saya tertarik dengan soalan you yang cuba untuk melihat sama ada it is black or white, ya. Sama ada ranking diterima ataupun tidak diterima dan sebagainya. Sebenarnya dia tidaklah sebegitu jelas as in sama ada yes or no. Dia bukan sebegitu. Sebab sebenarnya bagi saya penubuhan sesebuah universiti itu dan bagaimana kita mencapai penubuhan sebuah universiti itu penting, dan sekiranya ranking itu berjalan seiring kerana objektifnya dia berkaitan, maka kita bolehlah melihat ranking itu sebagai satu indikator untuk kita melihat prestasi kita, tetapi bukan sebagai satu true north kepada sesebuah universiti. Baik, kalau kita ikutkan universiti nombor 1 di Malaysia, Universiti Melaya, ya, kalau nak dibandingkan awalnya penubuhan dulu di Singapura, apabila berpecahnya Singapura dan berpisahnya Malaysia dan Singapura, Universiti Melaya ditubuhkan, Universiti National University of Singapore juga ditubuhkan. Tapi kalau kita ikut ranking dunia, jauh beza, Datuk. Memang kalau kita tengok berdasarkan yang dibaca oleh Syarul tadi kan, memanglah QS ini yang disetujui oleh semua tu sebenarnya. Memang saya tidak mahu mempertikaikan. Cuma apa yang saya nak hasratkan di sini, kaedah itu perlu dilihat. Prof Zamri ada sebut tadi, di antara elemen yang digunakan oleh QS, 50% based on perception, pandangan majikan dan sebagainya. Pandangan itu lagi ramai orang mengenali kita dengan pelbagai kaedah, promosi atau sebagainya, maka keberangkalan kita untuk markah dia tinggi itu ada. Tapi yang kita nak bawa kepada masyarakat pada hari ini, kita jangan begitu terikut-ikut dengan kaedah, kalau saya dibenarkan sebut permainan ranking ini masuk ke dalam kita punya sistem. Kerana saya melihat dia akan beri implikasi yang sangat besar kepada penubuhan asal, tujuan utama mengapa universiti ditubuhkan. Saya bagi satu contoh, Syarul. Kalaulah kita memberikan penekanan kualiti, jangan banyak, researchnya ada, knowledge transfernya ada, tapi saya nak fokus on student saja. Kalaulah diberikan penekanan pelajar Universiti Malaysia. Contohnya, saya tengok dalam dekat ranking yang secara betul-betul UPSI pun ada nombor 9 ke nombor 10 naik ranking di Malaysia. Di Malaysia dan ikut QS, Asia dan sebagainya. Pelajar kita di UPSI, di UPM, di USM, setiap pelajar Malaysia yang keluar daripada universiti-universiti Malaysia ini mampu untuk menguasai 5 bahasa. Sebagai contoh, every single student, kita akan pastikan pelajar yang keluar daripada universiti Malaysia, tak kira orang Malaysia, orang luar, dia boleh mampu menguasai 5 bahasa. Percayalah, dalam sekelip mata, ranking Malaysia ini akan, ranking-ranking syarikat yang QS ke TH akan datang ke Malaysia dan akan melonjakkan universiti kita ke persada yang hebat. Walaupun kita tak ikut cara dia, tapi dia akan rasa gairah dan rasa hairan macam mana pelajar-pelajar Malaysia begitu kagum, begitu popular di seluruh Malaysia kerana mereka boleh menguasai 5 bahasa. Dan memulihkan mereka menguasai 5 bahasa, perlu ada pengorbanan daripada pensyarah profesor yang memfokuskan masa dan komitmen mereka untuk menjadikan mereka ini satu produk yang istimewa. Dan ketika itu saya yakin kita tak kisah pun QS, THE, but those QS, THE akan datang dan otomatisnya mereka akan masukkan nama universiti kita dalam senarai mereka. Seperti mana yang berlaku di negara-negara Amerika. Kita telah bertanya kepada beberapa universiti di Amerika, mereka kata, no, we don't bother, mereka kata, tapi nama mereka ada kerana mereka tidak boleh lari sebab nama mereka sudah berada di atas disebabkan kualiti yang mereka lahirkan. Jadi kita mahu keadaan sama digunakan pakai di Malaysia. Maksudnya kita kena kejar kualiti. Yes. Tapi kalau di Malaysia sekarang ni hakikatnya kita lebih melihat kepada ranking. Itu perkara yang kita tak boleh nafikan. Maksudnya kualiti kita masih rendah ke, Prof?
Kita tak boleh kata kualiti kita rendah. Sebab Tapi kita ada MQA. ikut kata-kata Datuk tadi, kita kalau yang pandang kualiti, rankingnya rendah. Macam Amerika. Maksudnya saya nak supaya kita tidak terjebak kepada permainan ranking yang pada hari ini yang hanya sekadar mengejar angka sehingga kita lupa tujuan utama mengapa kita ditubuhkan. So pada saya, kalau kita boleh mantapkan kualiti, ranking itu tidak akan lari, dia akan datang bersama kita. Supaya yang saya takut kita kejar ranking, tujuan utama kita lupakan. Itu yang saya takut. Apa yang Datuk masukkan tadi, bahawa apabila kita ni, kita tahu tanggungjawab universiti sekian menghasilkan pelajar yang kompeten dan menjadi tenaga pekerja untuk Malaysia dan membangunkan Malaysia. Kalau kita tekankan kualiti, lambat laun ranking tu akan naik. Kita tak perlu nak, kita kata, memainkan jadi permainan untuk ranking ini. Kita tweak sana tweak sini untuk ranking tu meningkat. Kita tak perlu. Secara automatiknya dia akan naik. Tapi of course akan makan masa bertahun-tahun, dan mungkin dalam 10-20 tahun kita akan lihat bahawa memang universiti awam di Malaysia nanti akan berada di top 100. Beberapa, bukan satu saja, mungkin ada beberapa. Ada satu soalan berkenaan dengan USM. Kalau USM di tempat yang kedua, keempat, THE, Times Higher Education, Impact Ranking. Okey. Kalau kita bezakan dengan yang pertama, rankingnya jurang, walaupun di Malaysia nombor 5, antara yang 5 teratas, tapi yang nombor 1 masih jauh jurangnya dalam world ranking. Jadi menjawab persoalan tadi, kualitinya macam mana? Adakah UM lebih strateginya berbeza dengan USM? Okey. Kalau kita lihat kepada ranking-ranking ini, setiap ranking ini juga berbeza. Sebagai contohnya, Times Higher Education Ranking melihat kepada bagaimana universiti membawa impak berlandaskan kepada 17 SDG United Nations. Dalam konteks itu, oleh kerana USM ditubuhkan sebagai sebuah universiti apex yang pada masa dahulu memang merancang terhadap menjurus terhadap kelestarian, maka usaha-usaha yang dibuat oleh USM ke arah itu sedikit sebanyak menunjukkanlah sebagaimana ranking tersebut menunjukkan, it's a reflection kedudukan nombor 5 tersebut. Tapi sebagai sebuah universiti apex, hala tuju universiti adalah kecemerlangan seperti yang dinyatakan oleh rakan-rakan saya. Kecemerlangan dalam sekurang-kurangnya 5 aspek. Kecemerlangan dari segi akademik, dari segi penyelidikan, services iaitu the community engagement dan industry engagement, dan juga sekarang ni pelajar of course, dan juga sekarang ni financial sustainability, di mana universiti sekarang juga bergerak seiring dengan hasrat kerajaan dan kementerian untuk be slightly more independent dari segi keuangan. Jadi kecemerlangan dalam setiap bidang inilah merupakan tumpuan atau fokus universiti seperti universiti penyelidikan seperti USM. Kita tanya juga garis panduan mungkin daripada MQA agak lambat ke, terbelakang ke. Tapi kita akan tanya kejap lagi. Kita bagi Datuk untuk masa untuk fikir. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat.
dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Saksikan secara langsung Grandstand khas Hari Mengundi BRK P040 Kemaman bermula 8 pagi hingga 11 pagi. Dan Grandstand khas analisis keputusan PRK P040 Kemaman Sabtu 2 Disember 2023 8.30 malam di TV1 dan 9 malam di saluran berita RTM. Tanpa pekerja sosial yang berkelayakan dan mencukupi, kami tidak mampu memberikan bantuan dan intervensi kepada golongan muda di Malaysia di saat mereka memerlukannya. Ya. Baik, kalau tadi Datuk Adrin, kita cakap kenaan dengan MQA ni, tugas dia bagi akreditasi lah, kita sedang cerita kan. Tapi ceritanya sekarang ni, universiti-universiti, kita ambil RU, kita kecualikan UM lah, sebab UM dah ada di kelas kasta yang berbeza. 4 universiti RU yang lain ni masih lagi bawah 100. Okay. Datuk. Jadi MQA ni dia tugasnya macam mana sebenarnya ni? Dah lambat dah ni? Tak, soalan dia dekat Malaysia ni ada special case ni. Dekat Malaysia kita ada SWA akreditasi. Okey. Kebetulan universiti yang saya sebut tu semua SWA akreditasi. Mereka mengadakan akreditasi sendiri tanpa penglibatan MQA. Walau bagaimanapun, MQA kita menyediakan satu garis panduan, satu standard untuk diikuti oleh semua universiti supaya kualitinya terjamin. Di antara perkara yang kita akan pastikan tenaga pengajar. Di antara kita pastikan kemudahan pelajar, sokongan dan sebagainya. Elemen-elemen ni kita akan pastikan dia dilaksanakan sesuai dengan matlamat mengapa dan kenapa sesuatu program itu ditawarkan. Ini MQA akan pastikan. Sekiranya universiti yang terlibat gagal untuk mencapai hasrat yang dihasratkan. Misalnya dia menawarkan program engineering dan hasilnya dia seharusnya boleh menjadi seorang engineer. Tapi kalau kita lihat ia tidak mampu, maka di situ akan dipertikaikan ataupun dipersoalkan tentang kualiti, dan kalau tidak, kalau ada masalah besar-besar, akreditasi mereka akan ditarik balik. Tetapi di University Research University di Malaysia mereka ada SWA akreditasi sendiri, mereka menjalankannya. Cuma MQA akan datang setiap 5 tahun sekali untuk menyemak sama ada proses-proses itu diikuti dan sebagainya. Jadi sehingga hari ini alhamdulillah universiti SWA kita, RU terutamanya Research University memang berada dalam keadaan yang baik kerana kita sentiasa pantau. Sebab kalau kualiti itu kita permainkan, pastinya di mata dunia kita tidak akan dipandang. Hari ini Malaysia dipandang oleh generasi luar negara dan dalam negara kerana kita menjaga kualiti. Dan untuk sebagai perkongsian, ramai rakan-rakan kita di luar sana, di Afrika umpamanya, di Middle East, di Central Asia, datang ke Malaysia untuk belajar bagaimana kita boleh mengawal selia kualiti sehingga nama kita harum di persada antarabangsa. Jadi itu sebab peranan MQA ini sangat-sangat kritikal, signifikan, dan kita harap universiti-universiti akan sentiasa memfokuskan dan tidak tersasar daripada matlamat kita. Jadi saya khawatir di peringkat awal kalau kita hanya mengejar semata-mata ranking yang disebut oleh Prof. Zamri yang di mana kriterianya itu sentiasa berubah dari masa ke semasa, saya khawatir kualiti itu akan terjejah. Tapi so far alhamdulillah insya-Allah kita akan pastikan ia terjaga. Prof,
saya agree dengan apabila Malaysia dikenal di persada antarabangsa, tapi dikenali sebagai bawah daripada 100 universiti di dunia sebenarnya. Tapi apa antara blind spot yang sistem pendidikan tinggi negara kita ada yang boleh Prof kongsikan? Untuk meningkatkan ranking? Yes, untuk meningkatkan kualiti sebenarnya. Memang ada banyak sokongan daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga MQA untuk memastikan bahawa program yang kita tawarkan adalah berkualiti tinggi. Itu memang tidak dinafikan. Dan juga ada segi penyelidikan dan sebagainya. Kita ada grant penyelidikan daripada KPT dan juga universiti masing-masing pun pergi mencari grant masing-masing untuk meningkatkan lagi kualiti penyelidikan. Jadi sistem sokongan itu memang ada untuk universiti RU ni untuk meningkatkan lagi. Tapi kalau kita tak lihat bahawa tadi kita kebanyakan RU adalah di top 200, tak sampai 100. Untuk meningkatkan lagi itu memerlukan sebenarnya perancangan yang jangka masa panjang. Kita tidak boleh terjerat dalam permainan ranking ini dengan mengeluarkan lebih banyak duit untuk tweak sana dan tweak sini supaya ranking kita naik. Itu bukan hala tuju yang sebenarnya. Sepatutnya kita pastikan kualiti kita meningkat tinggi dan tidak terlalu pedulikan kriteria yang ditetapkan oleh ranking-ranking ini yang selalu berubah sebenarnya daripada tahun ke tahun. Cara pengukuran berubah dan ini sangat memeningkan kalau kita ikut rentak sistem-sistem ranking ini. Tapi kalau kita fokus kepada kualiti pengajaran, pendidikan, extension dan sebagainya, kita secara tidak langsung akan meningkat ranking tu sampai InsyaAllah sampai top 100. Saya nak bawa balik isu Universiti Singapura dan juga Universiti Melaya tadi, Datuk. Tarikh penubuhannya sama, tapi jurang ranking tu jauh ke belakang kita ni. Maksudnya macam mana tu? Adakah kita universiti nombor 1 Malaysia, kualitinya masih lagi agak sama-sama? Sebenarnya kalau kita lihat kepada the amount of money yang kerajaan Singapura invest kepada NUS, dia jumlah dana yang dimasukkan itu jauh lebih tinggi daripada dana yang diperolehi oleh Universiti Melaya dan sebagainya. Ini adalah hakikat kerana kedudukan keuangan Singapura juga jauh lebih tinggi. Walau bagaimanapun within the means yang ada, saya percaya Universiti Melaya dan semua universiti-universiti tempatan, IPTA tempatan menggunakan dana yang diperolehi dengan sebaik mungkin. Saya juga tertarik sedikit mungkin untuk membawa kepada satu perkara yang lebih penting apabila kita bercakap tentang ranking, ialah, dan kebanyakan rakan-rakan saya juga berkata tentang hala tuju penubuhan. Dia banyak berkait kepada impak yang patut kita hasilkan sebagai sebuah universiti. Jadi kalau kita tengok ranking-ranking ini, citation dan sebagainya is important terhadap the academic impact, jadi impak penemuan ilmu dan sebagainya. Tetapi ada juga satu komponen impak kepada masyarakat. Bagaimana kita meningkatkan taraf hidup the bottom billion ataupun penduduk-penduduk miskin, dan perkara itu merupakan salah satu perkara yang penting bagi negara, penting bagi KPT, dan perkara ini tidak reflektif dalam ranking dan sebagainya. Baik, saya nak bawa satu isu, Datuk Shatta, yang mana baru-baru ni kalau kita ikutkan kecoh dalam arena pendidikan tinggi tempatan dengan dakwaan seorang pemimpin universiti yang mana satu organisasi yang selama ini dirujuk dunia mengenai penarafan universiti sebenarnya nak kaut untung berbanding memberikan penarafan yang betul berkenaan dengan ranking. Pendapat Datuk macam mana? Itu sebab kalau kita amati jawapan-jawapan daripada rakan-rakan panel pada malam ni, kita semua bersetuju bahawa dengan berlakunya peningkatan, dengan memfokuskan kepada kualiti, kita buat penyelidikan tujuannya lah untuk membantu masyarakat kita, membantu masyarakat dunia. Kita lahirkan graduan supaya dia menjadi modal insan yang sangat berguna. Kita membuat pengajaran dan sebagainya untuk masyarakat dan negara. Kita bukan letakkan, kita buat penyelidikan ranking, nak dapat nombor 1, nak dapat top 100. Kita mengajar nak top 100. Itu bukan tujuan. Kalau kita boleh alihkan pandangan kita, secara automatiknya
perkara yang dibahaskan oleh penulis dalam artikel itu tidak akan berlaku. Apa yang berlaku hari ini, kita sudah terjerat taksub dengan permainan ranking tadi. Kita mengejar buat tugasan kita di universiti semata-mata untuk mengejar. Jadi itu sebab kita terlupa tujuan mengapa dan kenapa kita berada di universiti dan mengapa dan kenapa universiti ditubuhkan. Jadi pada pandangan saya, kalau kita boleh melaksanakan apa yang dibahaskan pada malam ini oleh tiga-tiga kami ni, mungkin tidak esok berubah berlaku ranking ni. Mungkin 5 tahun lagi orang akan meletakkan nama kita mungkin the top 10 sebab kita berjaya menghasilkan penyelidikan yang mampu mentransformasikan masyarakat. Kita mampu melahirkan graduan yang menjadi idaman majikan bukan sahaja dalam Malaysia tapi di luar negara. Kita mampu menghasilkan tenaga pengajar yang boleh mengubah landscape dunia. Dan ini pastinya orang akan datang rujuk kita walaupun kita tidak kisah dengan permainan ranking yang ada pada hari ini. Itulah hasrat kita yang kita mahu warga akademik, warga universiti, pentadbir faham supaya kita tidak terjerat dengan permainan. Prof. Zamri sebut tiap-tiap tahun kriteria berubah. Jadi kalau kita taksub dengan mereka, maka kepala kita pening nak memenuhi kriteria baru dan terlupa tugas dan hakikat mengapa dan kenapa kita berada di universiti. Saya nak quote ayat Datuk Syata tadi, Datuk Adrin. Kalau kita boleh buat strategi yang macam dibincangkan tadi, kenapa hasilnya akan kita nampak satu masa nanti. Persoalan saya nak quote kata, kalau kita boleh. Kenapa kalau kita boleh? Bukankah kita sepatutnya dah buat perkara itu lama, Datuk? Bagi saya, kecemerlangan akademik ni merupakan satu proses. Ya. Dia tidak ada end point. Jadi kita sentiasa menuju terhadap kecemerlangan. Dan kecemerlangan penyelidikan sebagai contohnya. Bagaimanakah kita sebagai institusi awam dan juga swasta di Malaysia menghasilkan penyelidikan yang dapat memanfaatkan masyarakat dan sebagainya. New frontiers dari segi teknologi dan sebagainya. Yang itu kita mungkin masih lagi ke belakang jika berbanding dengan Eropah. Dan ini adalah area-area yang kita patut fokuslah. Kita sebenarnya beruntung kerana berada di Asia Tenggara ini, kita mempunyai ramai masyarakat-masyarakat miskin, Asia, Afrika dan sebagainya. Penyakit-penyakit sebagai contohnya. Jadi jika kita boleh fokus kepada penyelidikan terhadap penyakit-penyakit yang very unik kepada rantau kita, maka kita boleh mempeloporilah kecemerlangan tersebut. So yang inilah yang dimaksudkan. It's not an end game, ia satu proses yang berterusan terhadap kecemerlangan. Prof. Zamri, Datuk Adrin cakap sistem pendidikan negara kita masih lagi terkebelakang. Respon? Saya tak rasa ke belakang. Saya pun tak rasa Datuk Adrian sebut tadi. Memang sistem kita ni sebenarnya adalah jauh ke depan bandingkan dengan negara-negara jiran yang lain. Of course tak boleh kita nak compare dengan Singapura, tapi yang dari segi secara umumnya saya lihat bahawa kualiti kita memang sangat tinggi. Kualiti itu dibantu oleh apa sebenarnya, Prof? Banyak sebab of course yang tergantung pertama sebab nak bagi MQA. Kita kena ucapkan jutaan terima kasih kepada KPT kerana komitmen daripada Kementerian, YB Menteri untuk memastikan bahawa kualiti kita sentiasa berada di atas. YB Menteri selalu pesan kepada kami di MQA bahawa apa-apa yang kami buat, kualiti adalah top priority. Kalau ia terpaksa ditarik balik, maka kita tarik balik. Jadi kualiti bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Itu sebab dalam konteks ini saya memberi penekanan kalau kita boleh fokus kepada kualiti dalam semua aspek yang disebut oleh rakan-rakan tadi. Masyarakat barat ataupun mereka yang membuat permainan ataupun menggunakan kaedah ranking ini, satu hari mereka akan terpaksa memasukkan kita walaupun kita tidak terikut ataupun tidak gairah mengikut telunjuk mereka, tapi mereka secara automatik terpaksa memasukkan kita kerana mereka tidak boleh menolak kerana kualiti kita terlalu menjerlah dalam aspek belajarnya dari segi penyelidikan ataupun pensyarahnya. Saya nak bagi satu analogi ya Prof. Aniam Syarul. Kita tengok kan kalau insya-Allah kalau kita tengok pergi mana-mana seminar di Malaysia ini, pembentang ada yang datang daripada Malaysia dan ada datang daripada negara barat. Topik sama. Tapi kita rasa macam luar biasa bila orang barat bentangkan kertas kerja. Kita rasa macam kagum. Itu sekadar persepsi saja. Dan inilah perkara yang berlaku dalam ranking. Jadi kalau kita lihat kualiti pembentang kita memang hebat. Tapi persepsi masyarakat sebab warna kulitnya luar biasa, maka kita rasa dia hebat. Mungkin sebab penjajahan dan sebagainya. So paradigma ini perlu diubah. Dan itu sebab YB Menteri selalu memberi pesan
kawasan, kita perlu mencorakkan pemikiran masyarakat supaya ranking yang diguna pakai pada hari ini perlu dialih supaya dia memfokuskan pada agenda mengapa dan kenapa kita tubuhkan, dan pastinya pada suatu hari mereka akan merujuk kepada kita. Satu soalan sebelum kita berehat, secara ringkas jawapannya. Saya nak quote, kualiti pendidikan kita agak terkebelakang. Setuju atau tak? Saya rasa tidak. Kalau kita terbelakang, pastinya negara lain tidak akan hantar pelajar ke Malaysia. Okey, kita lock jawapan tu. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Jangan ke mana-mana. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Makannya itu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hei, lei. Ayah, lei santai say. Mak, ada perempuan tanya. Hello? Cik. Ya. Hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunjuk apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi di depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Baik, kita di penghujung sebenarnya Lensa IPT. Mungkin kita boleh tanyakan sedikit harapan ataupun pandangan. Kalau kita ikutkan Datuk Jatta sebelum ini memegang jawatan ataupun topi sebagai Vice Chancellor ataupun Naib Chancellor UPSI. Tadi rehat kita ada borak berkenaan dengan ranking UPSI ialah nombor 9, agak berbangga juga, tapi di bawah universiti swasta. Mungkin ada sedikit harapan untuk kita kata majukan lagi IPTA dalam negara. Pada saya berada di MQA ini, saya melihat semua universiti awam dan swasta berada dalam landasan yang sama, di mana apa yang dihasratkan oleh YB Menteri kita untuk memastikan bahawa reputasi IPT kita swasta ataupun awam berada di tahap yang sangat membanggakan, dan salah satu kaedah yang boleh kita melonjakkan nama universiti kita adalah dengan memberikan penekanan dalam konteks kualiti. Saya sering kali sebut bahawa perkara-perkara yang
yang perlu ditekankan pada hari ini, selain daripada penyelidikan dan sebagainya, hasil yang mudah untuk kita nilai, boleh dinilai dengan mudah oleh masyarakat dalam negara ataupun luar negara adalah kualiti graduan-graduan kita. Saya bagi satu contoh seperti mana di permulaan awal tadi, kalaulah graduan-graduan di Malaysia ini kita pastikan mereka keluar dengan pelbagai bahasa, 3, 4, 5 bahasa, saya pasti nama kita, imej kita di Persatuan Nasional Antarabangsa akan harum dan sudah pasti Malaysia akan menjadi destinasi pendidikan tinggi dalam dunia, dan inilah yang dihasratkan oleh Wabi Menteri kita untuk menjadikan Malaysia sebagai global hub pendidikan, global hub pengeluaran bakat, dan insya-Allah kalau kita boleh fokuskan kita punya komitmen kepada tujuan asal mengapa dan kenapa universiti ditubuhkan, saya yakin hasrat Wabi Menteri akan dapat direalisasikan dalam masa yang terdekat. Baik, TNCPI mungkin ada sedikit harapan ataupun hala tuju strategik dalam menaikkan lagi nama UPM ke tahap lebih tinggi. Kita kena lihat sekarang ni melangkau ranking ataupun beyond ranking. Sekarang ni ranking telah menempatkan semua RU pada tahap yang tinggi dan di situ kita boleh katakan bahawa standard kita adalah tinggi dan setaraf dengan universiti-universiti yang berprestij dan sebagainya. Dan ini perlu kita terjemahkan kepada impak kepada masyarakat. Yang itu yang perlu diberi penekanan sekarang ni. Adakah penyelidikan yang kita lakukan sekarang ni, adakah ia memberi impak pada masyarakat? Segala penyelidikan yang kita lakukan dan sebagainya, adakah membantu golongan miskin ataupun membantu negara dan ataupun meningkatkan ekonomi negara? Yang itu yang perlu kita lihat setakat ini kalau kita nak bercakap pasal kualiti dan melangkau ranking. Tadi Datuk, Prof ada cakap berkenaan dengan kelompongan yang ada dalam sistem pendidikan negara. Mungkin apa antara harapan yang boleh kita suntikkan supaya kelompongan itu dapat dilihat dan dapat diselesaikan dalam sistem pendidikan negara? Sekiranya kita bercakap berkaitan kelompongan dari aspek kualiti program akademik dan pelajar-pelajar contohnya lah ya, jika saya ambil itu sebagai satu contoh, maka kita boleh lihat bagaimana pelajar-pelajar kita boleh mempunyai daya saing di mana mereka boleh bersaing dengan masyarakat antarabangsa. Jadi mereka boleh bekerja di luar negara ataupun multinational companies di dalam negara, menjadi job providers dan bukan job seekers dan sebagainya. So kelompongan-kelompongan ini boleh ditambah baik supaya semua universiti-universiti di Malaysia ini dapat akhirnya memberi manfaat kepada negara dengan menaikkan taraf hidup rakyat Malaysia. Baik, saya kira kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Apa yang kita boleh konkludkan malam ni, 3 panel kita tidak setuju dengan ranking universiti. Dan satu tambahan lagi, sistem pendidikan kita masih lagi terkebelakang dan perlu ada suntikan daripada MQA mungkin untuk naikkan lagi semangat ataupun naikkan lagi ranking pendidikan dalam negara. Semua itu kita akan mungkin bahaskan di episod akan datang. Prof, Datuk, boleh? Boleh. Kita akan berhenti di sini Lensa IPT. Terima kasih kerana menonton Lensa IPT. Kita akan sentiasa bersiaran setiap hari Jumaat. Anda ada aktiviti ataupun topik-topik yang kita akan bentangkan pada minggu-minggu akan datang. Anda boleh ikuti kami di media sosial Lensa IPT, di Instagram, di TikTok dan juga di Facebook untuk tahu perkembangan institusi pengajian tinggi dalam negara dan apa topik-topik yang kita akan bawakan setiap minggu, apa isu yang disuarakan. Kita akan bawakan perhalusi bersama panel yang kita akan bawakan, dan terima kasih kepada panel kita di studio hari ini berbincangkan berkenaan dengan topik masih relevankah ranking universiti. Terima kasih kita ucap kepada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Syahtar Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA, Profesor Dr. Zamri Rizkawi, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Putra Malaysia UPM, dan juga yang di hujung sana yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Adrian Abdullah, Ahli Lembaga Governor Universiti Sains Malaysia USM. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada malam ini Lensa IPT, dan juga kepada anda jangan lupa untuk terus ikuti kami satunya di platform media sosial, dan jangan lupa untuk terus dengarkan ulangan Lensa IPT. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.